وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسول. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi kisah di dalam kitab Qisasul Anbiya. Pada bulan lepas kita memulakan dengan muqaddimah kisah Nabi Allah Yusuf. Kita bincang tentang ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Yusuf ahsanal qasasi tu, nahnu naqussu alaika tu, Allah telah ceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Kita telah bincangkan asbabun nuzul ayat tersebut, bila mana dalam tafsir Ibn Katsir menceritakan ketika mana hari itu Nabi banyak ceritakan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum hakam lama. Kemudian para sahabat tanya kepada Nabi, ada tak cerita sebagai selingan? Maka turun wahyu cerita ayat tersebut. Ayat cerita kata Allah nak cerita dekat para sahabat kisah sebaik-baik kisah, iaitu kisah Nabi Allah Yusuf AS. Di sini memberi satu pengertian kepada kita bahawasanya Allah meraihkan perasaan, Nabi meraihkan perasaan. Ini satu bab juga tuan-tuan, meraihkan perasaan dan meraihkan orang kata apa, perwatakan serta perasaan seseorang tersebut selagi mana dia tak menyalahi dengan agama. Sahabat Nabi seorang nama Zubair bin Al-Awwam, dia punya trademark dia kalau turun perang dia akan pakai serban warna kuning. Nabi raih. Dan dalam hadis Hisham bin Urwah meriwayatkan daripada ayahnya Urwah bin Zubair, cerita tentang Zubair bin Al-Awwam ketika mana dalam perang Badar dia pakai serban kuning, lalu malaikat Jibril turun dalam perang Badar membantu tentera Islam dengan mengenakan serban kuning tersebut. Dan Zubair bin Al-Awwam ada satu karakter, dia ada anak panah pendek macam ni lah di belakang, dia akan letak lagu ni. Pendek, bukan anak panah, tombak. Tombak panjang tapi dia ada satu tombak yang pendek macam ni. Macam ni lah, dia letak di belakang dalam 3 batang. Ini dia khususkan untuk dia nak bunuh musuh yang spesifik, yang dapat arahan khusus daripada Nabi untuk settlekan, dan dia akan gunakan yang tu. Dan Nabi meraihkan dalam perang Badar dia membunuh Abu Qashbi, satu orang tokoh musyrik yang besar, yang kaya, yang besar agam. Zubair tinggi, dia ni besar, dia tutup semua badan dia kecuali mata. Para sahabat pergi jumpa Nabi kata tak boleh makan cekak ni Abu Qabshi. Maka di dalam perang Badar dia berhadapan dengan Abu Qashbi ni, Abu Qabshi ni. Di dalam perang Uhud dia berhadapan dengan Talhah Al-Abdari, tokoh musyrik lah. Tapi dalam perang Badar tu, bila Nabi bagi arahan kepada dia, Nabi kata tak apa, hampa tak boleh tembus dia. Zubair ada, maka Zubair pun pergi. Zubair kata aku pergi setiap penjuru tak boleh, sebab setiap ruang dalam badan dia semua besi, atas badan dia semua besi. Antara tengkuk nak pergi ke bahu selalunya tak ada besi, sebab baju besi tekat ni. Tapi Abu Qabshi ni dia ada, cuma mata saja tak ada. Tapi pendek cerita, dia lawan dia sempat lengahkan Abu Qabshi ni, maka dengan pantas dia tarik tombak pendek tu, kena mata dan jatuh dan dia habiskan. Nabi meraihkan perasaan ni, poin saya. Khalid Al-Walid perang dia akan pakai 2 tangan serentak, dan dia punya style dia ada kuda 2 sekali pergi perang. Dia akan kuda ada 2 jalan serentak. Maksudnya hebat tak hebat Khalid Al-Walid, kuda dia tak larat dah, dia kuat lagi. So bila kuda ni tak larat, dia akan lompat pergi kuda ni pula, sambung perjalanan. Tu Khalid Al-Walid. Tadi saya nak sampai sini, sembang dengan Abang Jack, dia kata dia pakai kain warna merah. Seorang sahabat Nabi, dia memang trademark dia serban merah. Abu Dujana, serban merah. Meraihkan. Poin saya adalah meraihkan perasaan. Allah meraihkan perasaan para sahabat minta nak dengar cerita, maka Allah turunkan wahyu tentang cerita Nabi Yusuf yang kita nak cerita malam ni. Begitulah tuan-tuan, hidup kita ni kita meraihkan perasaan. Allah meraihkan perasaan manusia, kita insan.
Apatah lagi kita sesama kita. Ni di musim banjir ni pula ni, kita jagalah perasaan orang. No? Orang kata jangan duk tayang makanan sedap-sedap, keseronokan. Betul satu. Yang kedua, orang yang memberi peringatan pun railah juga perasaan. Bukanlah masa ni kita nak pergi hantam sedap-sedap. Bukanlah masa ni kita nak kata ni India lah punca hampa dulu masjid tak mau main lah, orang berkalut di masjid. Ini bukan masanya. Orang sedang kehilangan harta benda sampai tak ada apa dah ni. Betul nasihat tersebut, tak betul masa dia. Allah meraihkan perasaan, Nabi meraihkan perasaan. Kita meraihkan perasaan orang tengah musibah, tuan-tuan. Nasihat yang benar pada tempat yang kurang tepat lah bagi saya. Orang sampai tinggal seles pinggang tak tinggal apa dah. Bukan semua yang kena ujian tu tak pergi masjid. Kita tak tahu. Kita tahu, kita tak tahu. Dan ujian yang menimpa satu-satu kawasan tu bukan sebab kawasan tu ada kilang lah apa. Kalau berlaku di tempat lain macam mana? Ujian itu bukan berlaku kerana tu saja. Ujian itu berlaku kepada semua. Ujian kepada mereka dan ujian kepada kita. Ujian kepada mereka tentulah mereka terima dah ujian tersebut. Ujian kepada kita apa? Kita yang masih ada harta berbaki di dalam akaun kita, kita masih ada ruang yang berbaki, harta yang berbaki dalam keliling kita, adakah kita salurkan ke sana? Itu ujian untuk kita pula. Ujian untuk mereka tentulah mereka terima dah. Ujian untuk kita pula, kita dah sahut ataupun belum. Tu point dia. No, kita jagalah. Kadang-kadang hari ni kita jadi hati kering sangat. Saya risau juga dalam dunia dakwah ni kita jadi terlalu berhati kering. Ada tempat yang sesuai, ada tempat yang kita rasa jangan. Nanti dia akan jadi kontang ruang ini, maka orang akan lebih menjauhi kita. Dia ada medan dia, kita memupuk, meraihkan perasaan. Ada tempat menegur. Habib Ali juga menegur, mengatakan tak boleh kita pergi betul. Memang dalam hadis ada sebut kan, kalau berlaku gempa sebab zina dan sebagainya, tapi bukan pada ketika berlaku itu kita pergi habaq pasal hampa buat macam ni tau. Bukan. Nasihat yang betul pada tempatnya, pada masa yang kurang tepat lah bagi saya. Bukan kata kat kita ni tak, tapi untuk semua lah. Bila Allah datangkan ujian, sedikit kesakitan, sedikit ujian itu, tandanya Allah nak mengangkat kedudukan kita. Seorang sahabat Nabi nama dia Imran bin Husain. Cerita ni masyhur dalam Syiar A'lamun Nubala, juga dalam Isabah fi Tamyiz Sahabah Ibn Hajar, juga terdapat di dalam Dalilul Falihin bi Syarhi Riyadhus Salihin. Imran bin Husain ni sahabat Nabi ni, dia masuk Islam lambat. Dia masuk Islam selepas perang Khaybar. Dia masuk sama dengan Abu Hurairah. Lepas dia masuk Islam tu, dia terus melazimkan diri dia untuk jadi sahabat yang sangat tawadhu, sangat wara', sangat zuhud. Terlalu zuhud lah, boleh kata macam tu lah. Sampai satu tahap, ni disebut, saya sebut rujukan pasal cerita ni takut orang nanti dia petikai pula kan. Tapi saya sebut rujukan. Sampai dia ni disebut sebagai sahabat yang menerima salam daripada malaikat tanpa perantaraan. Ini Imran bin Husain. No? Dia terima salam daripada malaikat tanpa perantaraan, dia dengar. Lepas tu Allah uji dia dengan satu sakit perut di dalam perut ni. Dekat-dekat 3 tahun. Dekat-dekat 3 tahun. Lama dia tahan tu. Dia tahan, dia tak merungut, dia tak apa. Dia terima sakit dia itu. Lalu sampai satu tahap dia rasa macam tak boleh nak pi dah. Maka dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, minta doa kat Allah, minta sembuh sakit dalam perut saya ni. Tak tahan dah. Banyak tahun dah, bukan kena hari ni baik, minta baik hari ni dah. Maka Nabi pun doa, maka sembuh lah on the spot, sembuh. Dia balik rumah, panggilan salam yang selalu dia dengar, suara tu dia tak dengar. Maka dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kenapa saya dah tak dengar dah panggilan salam itu? Maka Nabi kata, itulah panggilan salam daripada malaikat yang kagum dengan kamu selama ni. Tapi bila kamu dah minta macam tu, maksudnya bukan kata tak kagum, tapi cara, yalah, jadi macam orang normal lah kan. Jadi tak bagi salam lah hari ni. Maka dia menangis tuan-tuan. Dia kata, ya Rasulullah, doalah dekat Allah balik agar Allah bagi balik sakit tu dalam perut saya. Saya nak sakit balik sebab saya nak rasa salam daripada malaikat tersebut. Jadi kalau kita nak banding, dialah tak boleh banding lah, no? Kita dengan para sahabat jauh lah. Tapi itulah, ujian yang datang dalam hidup ni, dia datang pasti ada gantinya.
Apa yang diambil Tuhan daripada kita ni Tuhan punya. Atas dunia ni Tuhan akan gantikan di akhirat. Itu untuk depa lah yang kena musibah tersebut. Untuk kita yang tak diuji itu, telahkah kita keluarkan yang kita punya? Saya selalu bagi contoh. Orang kata kan tumpang rezeki anak kan. Bukan apa ni rezeki anak orang kata kan. Satu lagi yang orang terlepas pandang, rezeki apa? Rezeki para pekerja. Kadang-kadang kita ada satu company, kita hire orang, kita takut tak boleh nak manage. Tapi kita hire orang, Allah dah takdirkan dia rezeki kat dia tu. Tapi sebab kita bos dia, lalu kod jalan kita tumpang rezeki dia sekali. Sebab tu orang kata kadang-kadang nak kembangkan kita punya empire kita kena ada staff yang ramai pasal rezeki dia itu. Lalu kod jalan kita, lalu rezeki anak-anak kita, lalu kod jalan kita tumpang sekali pula. Jadi itulah ujian dalam hidup ini, begitulah tuan-tuan. Kita meraihkan perasaan, bukan kata saya tak setuju, saya setuju. Cuma saya bimbang budaya hati kering ni dia jadi tuan-tuan faham lah maksud saya macam itulah. Dia akan jadi bola tanggung kepada orang bukan Islam ni lagi. Bukan kita takut kat depa, kita bukan nak cari redha orang bukan Islam. Cuma kita nak jaga hati orang Islam yang terkena musibah tu. Sebab saya ada dengar lah orang duk share kata, itulah selama ni tak mau pergi masjid lah, baru kena musibah baru tahu. Kita tak tahu tuan-tuan yang kena tu dia tak pergi masjid ke? Kita pun tak tahu. Kan? Yang tu saya tak berapa setuju kan. Tak eloklah. Tadi imam baca, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, bila mai bumi bergoncang dan wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan apa isi dia. Mai mana ni tuan-tuan ni? Banyak sangat ayat ni. Mai mana ni? Kan? Wa qala al insanu ma laha, manusia jadi bingung, tanya apa benda ni? Apa benda yang sedang berlaku ni? Orang jadi tak ada, no explanation, unexplainable. Tak boleh nak ulas. Banyak sangat kuantiti ni, mai kok mana ni? Wa qala al insanu ma laha, berkata para manusia dalam keadaan bingung, apa benda ni? Apa betul? Yauma idzin tuhaddits, bukan. Tu ya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu bumi menceritakan kabarnya. Cerita khabar dia, apa yang manusia buat atas muka bumi ini, kami nak bercerita khabar kami pula. Tuan-tuan. Sambunglah cerita Nabi Yusuf ni. Tapi saya nak kena juga tu, saya nak beritahu perasaan tu. Yang mana Allah meraihkan perasaan para sahabat. Di dalam asbabun nuzul disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, para sahabat tanya, ya Rasulullah ada cerita tak? Maka Nabi dapat wahyu, Allah kata ni sebaik-baik kisah. Ahsanul qasasi, sebaik-baik kisah. Jadi kita beriman, kalau orang tanya kita ataupun kita balik buat teka-teki kat isteri dan anak-anak di rumah, apakah filem yang paling best ataupun cerita yang paling best? Jangan kata Nur pula. Cerita yang paling best, cerita Nabi Yusuf. Cerita paling best sekali. Baik. Kita baru cerita intro minggu lepas. Bulan lepas montaj saya kira. Ni baru nak masuk episod pertama. Sambung mula terus. Para ahli tafsir menceritakan tentang Nabi Yusuf AS pernah bermimpi. Tuan-tuan pun tahulah kisah tu. Cuma kita baca Qisasul Anbiya, lagi panjang kita masuk. Mimpi itulah yang dia mimpi, dia beritahu ke ayah dia, in ya abati. Abati ni waqah jadi abah. Abati. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin, ayat tu. Maka Ibn Katsir mengatakan, para ahli tafsir menyebutkan Nabi Yusuf bermimpi ketika itu dia belum pernah mimpi basah. Dia sampai tahu tu dia terang. Maksudnya umur Nabi Yusuf masa mimpi yang tu masih belum akil balik lagi. Yusuf bermimpi melihat 11 bintang. Ke-11 bintang itu sebagai isyarat kepada jumlah saudara-saudaranya. Sedangkan matahari dan bulan menunjukkan isyarat kepada ayah dan ibunya. Dalam mimpi itu kesemua mereka bersujud kepada dia. Ra'aituhum li sajidin. Kenapa kisah ni sebaik-baik kisah? Kita mulakan dengan ayat ini tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan nak study sendiri pun tak apa. Tuan-tuan nak tunggu sampai saya habis pun tak apa. Kita mulakan dengan ayat ini. Ayah, cik mimpi semalam 11 bintang, matahari dengan bulan sujud dekat cik. Allah mulakan dengan ayat itu dalam cerita ini. Nanti di penghujung kisah surah Yusuf nanti Allah akan tutup dengan ayat tu balik. Allah akan terang balik apa makna dia.
Situasi itu berlaku dalam real life. Bila yang matahari, bulan, bintang ni sujud kat Nabi Yusuf ni, bila? Hujung nanti Allah cerita balik. Pasal tu cerita ni kalau ikut dalam rukun drama ni cukup best punya, dia punya plot dia. Dia mula persoalan awal, dia tutup, dia jawab episod last sekali. Oh, best. No? Baik. Setelah terbangun, dia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Setelah mendengar cerita itu, setelah mendengar cerita Yusuf mengenai peristiwa yang dialami dalam mimpinya itu, ayahnya, yakni Nabi Yaqub, tahulah ia akan makna mimpi tersebut. Nabi Yaqub tahu dah pasal Nabi Yaqub Nabi. Lalu ayahnya itu memberitahukan kepada dia agar jangan cerita mimpi ini kepada abang-abang hang. La taqsus ru'yaka, jangan cerita mimpi kamu ini kepada abang-abang kamu. Fayakidu laka kaida, kerana mereka akan hancurkan kamu. Mereka akan buat satu plot untuk meranakkan kamu. Akan berlaku fitnah. Itu antara adab di dalam bermimpi. Ada mimpi yang kita kena cerita dekat orang dan orang akan nasihat kita berdasarkan mimpi. Orang pun seorangan. Bahkan dalam hadis Bukhari banyak. Selepas subuh, Nabi kalian Nabi tanya, ada sahabat semalam yang mimpi? Cerita, mai aku nak tolong ulah. Ada dalam hadis. Bahkan tabi'in besar, Muhammad bin Sirin, tokoh tafsir mimpi yang powerful. Tokoh tabi'in. Dan kita memang boleh cerita kat orang yang kita percaya. Tetapi bukan kita cerita dekat seluruh umat kalau mimpi itu berunsur fitnah. Berunsur macam ni lah. Takut berlaku apa-apa fitnah. Fitnah ni maksud saya, dalam bahasa Arab, fitnah maksudnya kekacauan. Bukan fitnah yang dalam bahasa Melayu tu. Fitnah bahasa Arab ni kacau, kekacauan, huru hara. Bimbang nanti fitnah itu akan lebih besar dan luas. Sebab mimpi bukan hujah. Tetapi Islam tidak menolak mimpi. Maka bila Nabi Yusuf cerita dekat Nabi Yaqub mimpi itu, nasihat adab tentang mimpi ialah la taqsus ru'yaka. Jangan cerita mimpi ni. Kita pun begitulah tuan-tuan. Kita ni diuji dengan pelbagai jenis mimpi. Tuan-tuan pun ada mimpi, saya pun ada mimpi, macam-macam orang ada mimpi. Ada masanya kita ceritalah kepada siapa-siapa mentor kita lah. Imam ke, ustaz mana-mana main ceramah ke, minta nasihat. Ustaz, saya mimpi macam ni 2-3 malam dah, agak-agak ustaz apa maknanya? Ada, boleh. Sebab yalah, meraihkan. Cerita kadang bukan nak cerita makna pun tak apa, tapi just nak cerita saja. Just sebab orang bila ada masalah, dia tak perlukan penasihat, dia perlukan pendengar. Betul tuan-tuan, orang bila dalam masalah ni, they don't need motivator, they just need a listener. Dia nak pendengar dia. Sebab tu dalam counselling kami belajar dulu, kemahiran mendengar, ada periksa khas, kemahiran mendengar, listening skill. Kita duk heran, dengar ni skill apa? Rupanya ada. Cara kita nak tunjukkan expression wajah kita, hanggukkan kita, kaki kita, gesture badan kita, semua ada tu nak menunjukkan agar orang tu selesa nak keluarkan cerita tu kat kita. Dia ada kaedah dia tu. Dia panggil open-ended question, close-ended question. Macam mana kita nak tarik bagi dia buka lagi cerita dia. Kadang-kadang masalah tu dia hadapi tapi dia tak nampak punca dia. Jadi bila kita let dia cerita, nanti dia akan sendiri akan nampak benda tu. Itu peranan kaunselor. Kalau motivator dia akan main, kamu boleh, kita boleh semua macam tu kan. Makat bangkit nyanyi lagu gemuruh jiwa macam tu ramai-ramai kan. Tambah kalau motivasi yang bisnes lagi sakal lah kan. Bisnes motivasi tak apa, sewa kata member tak apa, kita dekat kamar kita mengaku kereta kita tak apa, jadi kita tunjuk kita kaya. Macam-macam lah. Motivasi, dia ada motivasi bisnes lah. Lepas tu dia main pula. Sekarang ni tuan-tuan dia panggil New Age punya movement. Perkembangan terbaru ni dalam kajian universiti banyak sekarang. Pasal pengaruh apa nama ni, macam batiniah juga tapi dalam movement yang baru, dalam moden punya. Iaitu yalah dulu orang kata, maaf sebut tuan-tuan saya sebut nama ni saya tak pastilah sensitif ataupun tidak. Saya tak kata gerakan itu begitu, tapi seolah begitu. Tak mahu sebut nama lah, saya jadi bahaya pula. Tuan-tuan faham lah maksud saya. Setengah kadang-kadang dalam kuliah-kuliah agama, program-program agama yang dia membuat Tuhan tu macam, tuan-tuan faham lah maksud saya ni, saya rasa tuan-tuan faham ni. Kamu punya kehendak adalah saya punya apa atau your demand is my order apa benda tu. Dulu ada The Secret, dulu ada motivasi punya team tu. Lepas tu benda tu dia berkembang masuk pada orang Islam, dia merasa masuk, dia mula bercakap tentang Tuhan itu. Yang tu yang takut tu. Baru ni viral.
Tapi Tauqi tu pun dia dah tarik balik dah. Kita, yalah mungkin dia terlepas cakap kan. Tapi cuma lah ada beberapa orang staff dia dedah kan, bukan sekali dia cakap macam tu. Tak tahulah, saya tak berani komen bab peribadi orang ni. Tapi benda-benda tu kita kena hati-hati lah. Sebab gerakan New Age punya batiniyah ni lagi bahaya kan. Iaitu boleh mengulas Tuhan atas diri sendiri ni. Saya punya pendapat saya, hampa nak komen lah, tapi pendapat saya Tuhan dia macam ni. Dia masing-masing Tuhan tak kuat nak cakap. Ya, dia adalah perihal rasa, betul dia berkakah dalam. Tapi dia bukan perkakah yang kita boleh ulas macam kita ulas member kita. Takut juga kan. Sebab kalau kita mengatakan Tuhan yang aturkan saya begini, nanti orang yang jauh daripada agama dia akan mengatakan Tuhan yang tentukan saya begini. Tuhan yang redha saya pula pergi buat kerja macam ni. Saya tak pakai tudung tapi saya tolong orang, tapi Tuhan redha saya, Tuhan yang ilhamkan saya untuk buat benda ni. Kacau. Benda sekarang ni tuan-tuan, secara halus dia merebak masuk ni. Dalam siri-siri motivasi, dalam siri-siri bisnes punya motivasi. Banyak tuan-tuan. Saya berjumpa dengan orang yang buat kajian tesis khas dalam bidang ni. Dia dedah kat saya baca risau. Banyak rupanya di Malaysia ni. Sebut tu di Malaysia ni banyak. Tapi dia pergi halus lah. Kita tahu tak perasan, tapi lama-lama dia akan terkeluar sendiri. Itu yang kita kena hati-hati tu. Kita buat Tuhan macam unsur alam. Kan? Tulis, pelekat, lepas tu lama-lama dia kita akan dapat benda tu. Dulu saya ingat sekolah dulu saya rajin di Pondok Serobot begitu kan. Tapi lama-lama tak apalah. Mungkin dia tak ada niat. Cuma kita datang bukan nak menghukum lah. Kita cuma nak memurnikan balik. Mungkin tak ada niat. Cuma dia ada disiplin dia bidang ini. Baik, tak apalah. Sebab tu Nabi Yusuf pun bila dia cerita, Nabi Yaakob kata jangan cerita lagi kat abang-abang kamu, sebab abang-abang kamu akan buat plot untuk menghancurkan kamu. Baik. No? Baik. Lalu tuan-tuan, mereka pun membesar lah. Betul lah, membesar hidup lah sehari-hari. Dan memang abang-abang dia ni tak suka kat dia. Allah sebut dalam Quran, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin iz qalu li Yusuf wa akhuhu ahabba ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Ini ayat menarik. Kata adik-beradik dia, Yusuf ini lebih disayangi oleh ayah berbanding kita. Sebab tu mereka plan, mereka nak hancurkan Nabi Yusuf. Itu cara mereka tak tahu mimpi Nabi Yusuf tu. Kalau mereka tahu lagi teruk. Itu cara mereka tak tahu. Mereka dah fikir lah, Nabi Yusuf ni nampak ayah lebihkan dia daripada kita ni. Lepas tu mereka berpakat sama-sama mereka. Siapa mereka ni? Bani Israel lah ni. Bani Israel awal ni. Bani Israel asli. Inilah Bani Israel asli. Maka dia berbincang sama-sama mereka, apa kita nak buat kat Yusuf ni? Kita tak boleh biar. Ayah nampak sayang dia lebih daripada kita. Maka salah seorang daripada mereka mengatakan, Uqtulu Yusuf. Awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dia berpendapat kata apa? Bunuh, uqtulu Yusuf. Bunuhlah Yusuf ataupun buanglah dia ke satu daerah yang tak dikenali, supaya perhatian ayah tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Ini menarik ni. Dia berkata bunuh Nabi Yusuf. Kalau tak mau bunuh, kita lempar dia pergi mana-mana tempat yang tak boleh jumpa dah. Lepas tu wa takunu min ba'dihi qaumas salihin. Lepas kita bunuh dia ataupun kita buang dia, kita taubat lah. Nampak? Lepas kita bunuh dia dan buang dia, kita lupakan dan kita taubat lah. Maksudnya dia buat benda itu dalam keadaan dia tahu benda tu salah dan dia dah plan dah. Lepas kita buat, kita taubat. Lepas kita buat, kita taubat. Saya ingat satu ketika masa di UAE dulu, kami ada kawan-kawan Arab, Saudi sebut tak apa. Bukan semua, 2-3 orang lah. Hal lain bagus. Saya serta dengan tuan-tuan kan, seorang tu dengan saya macam 2 balik sampai sekarang rapat. Ni serta ni kawan lain tapi Saudi lah. Dia pun ada satu perangai, bila mai cuti SEM, dia pun tak balik negara dia bawa. Dia pun suka pergi Siam. Tak tahulah Danuk ke mana, saya tak tahulah. Lepas tu bila kita tanya mereka kan, kita tanya pun tak ada tanya hukum lah, kita tanya cara melawak lah kawan-kawan kan.
Dia jawab pun mungkin cara melawak, tapi cara jawab tu macam sungguh-sungguh. Dia kata tak apa, benda ni tak apa. Dia kata pasal buat macam mana kita jauh dari keluarga, nanti kami balik, kami pergi tawaf, selesai. Ni saya bukan kata reka ni cerita saya sendiri. Nanti kami balik negara kami, so kami tawaf, selesai. Allah ampun. Allah ampun tak? Allah ampun dosa hamba. Cuma bila kita buat main macam tu, saya tak pasti. Tapi memang adalah hadis sahabat tanya, kalau lepas kita minta ampun, kita terbuat balik, Allah ampun tak? Nabi kita ampun. Tapi itu soal terbuat balik. Soal sebelum buat, niat ni yang takut ni. Tapi kalau kita buat dalam keadaan, macam mana saya nak kata? Allah sebut dalam hadis Qudusi, Nabi sebut, Allah sebut, hamba aku tu dia buat salah, tapi dia tahu yang aku ni Tuhan dia yang boleh ampunkan dia dan azab dia. Lalu dia minta ampun, aku ampunkan dia. Dia minta ampun, dia buat lagi. Allah kata lagi, hamba aku tu bukan apa, dia tersilap. Tapi dia tahu dia masih ada Tuhan yang mengampunkan dia dan boleh mengazabkan dia. Apa aku ampunkan dia? Saya fikir mungkin dia pun ambil hadis ni ikut salah faham tafsir, kan dia berkata lagu tu. Dibimbangi kita buat main dengan ayat-ayat Tuhan. Allah ampun tentu tuan-tuan. Apa nama ni? Ibn Rajab Al-Hambali kata, man taba ila Allah taubatan nasuha wajtama'at syurutu taubati fi haqqihi fa innahu yuqta'u biqabulillahi taubatahu kama yuqta'u biqabulil islami kafiri idza aslama islaman sahiha. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, seorang hamba itu bila mana dia bertaubat kepada Allah dan menyempurnakan syarat-syarat taubat, dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi sebut, kalau dosa kepada Allah 3 syarat, dosa kepada manusia 4 syarat, ya. Iaitu yang kepada manusia tu tambah satu lagi, kena pergi minta ampun kat manusia tu sendiri. Maka setelah diminta ampun, taubat nasuha, dan dia menyempurnakan syarat-syarat taubat fi haqqihi, dengan haknya, yuqta'u biqabulillahi taubatahu, Allah telah diputuskan ulama, Allah pasti menerima taubatnya. Kama yuqta'u biqabulil islamil kafiri, seperti mana kita menerima Islamnya orang kafir, iza aslama islaman sahiha, ketika mana dia peluk Islam dengan sahih, maka kita tak tanya dah, kita tak ragu dah, adakah dia Islam ataupun dia buat-buat. Hari ni dia mengucap, esok dia masuk. Hari ni dia mengucap, esok kita dah kata dia Islam, saat lagi kita kata dia Islam dah. Kita takkan soal, Islam ke dia ni Islam ke tak? Lagi dah kemarin dia mengucap tajwid betul tak betul, dia Islam ke tak? Tak. Kita akan fikir dia Islam lah. Kata Ibn Rajab, begitulah taubat pun. Seseorang hamba itu bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh, yakinlah Allah terima taubat dia seperti mana kita terima orang masuk Islam. Dan kata Ibn Rajab, wa hadzal qaul jumhur, ini qaul jumhur ulama. Tetapi berulang-ulang dalam keadaan niat yang Allah akan ampun, saya angkat tangan, saya tak berani nak, saya bukan orangnya lah, nak kata Allah akan ampun juga ke tak ampun, tak, saya tak berani. Bukan kata saya tak berani, saya bodoh. Tu terang, tu terang. Tak berani tuan-tuan nak keluar hukum lah. Kalau kita nak kata Allah tak akan ampun, tak boleh kita menyempitkan rahmat Allah. Nak kata Allah confirm ampun, saat lagi mereka ni main-main dengan Tuhan ni. Jadi saya angkat tangan, saya tak tahu. La adri, saya tak kerti. Tanya orang lain. Senang. Takut tuan-tuan buat hukum, saya tak berani, takut. Baik. Sebab orang Israel ni, Bani Israel ni, abang-abang ni kata, kita bunuh dia dulu, lepas tu kita minta ampun. Sama macam member saya nak sebut, kita pergi Danok dulu, lepas tu balik Saudi, kita tawaf, selesai. Bila ada penderian macam tu, masalah kan? Baik. Tapi kalau dia minta ampun, hujung takkan Allah tak ampun? Allah ampun. Tu saya kata benda ni kita takut nak kata ni. Allah maha mengetahui. Ilmu Allah maha luas. Kita terlalu kerdil tuan-tuan. Kita terlalu kerdil. Tak boleh nak ungkap tuan-tuan, tak boleh nak ungkap, tak terkata. Bab taubat ini satu bab yang dia bab jiwa tuan-tuan, yang kita setiap masa, setiap saat, setiap nafas kita kena mengucaplah istighfar lah pada Allah. Jangan putus. Dunia ni hujung dah tuan-tuan. Wallahi dunia ni hujung dah tuan-tuan. Sedialah kita. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Maka salah seorang dalam kalangan mereka kata apa?
Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Jangan sampai bunuhlah. Bunuh panjang cerita. Ada chop jari, ada CSI, ada semua nanti panjang cerita. La ni kita nak pergi buang daerah pun ada jejak. Nanti orang jumpa kok jalan, orang tahu cerita. La ni kita buat apa? Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Kita buang dia dalam perigi buta. Dalam satu sumur buta lah. Buang dalam tu. Dan jangan risau. Nanti akan ada kafilah menjaga lalu nak ambil ayat dalam perigi kata, akan jumpa dia, jangan risau, dan dia akan bawa masalah itu pergi. Tapi dalam tafsir kata, ada berpendapat kata qailun ni, ada kata dalam kalangan depa ni lah, adik-adik ni. Ada yang kata yang tu bukan depa, yang tu iblis. Main duduk sekali dengan depa, main bagi benda tu. Dan dalam hadis pun banyak musyawarah yang disertai oleh iblis. Kalau kita baca sirah banyak, bukanlah banyak, ada beberapa kali. Kitab ni kita baca dulu, tuan-tuan ingat tak dulu? Zaman sebelum, belakang lain dulu ni. Kita bincang tentang Nabi apa? Nabi Nuh. Yang iblis mai suruh mereka buat gambar tu. Duduk sekali dalam mesyuarat tu. Beberapa kali dia akan mai. Dia memang ada jenis-jenis iblis yang dia boleh menyerupa. Kalau kita buka dalam kitab-kitab hadis dia sebut. Baik, maka mereka bincang kata telah ni kita lempak Yusuf dalam telaga. Baik. Dalam musyawarah tersebut mereka merancang untuk bertaubat setelah melaksanakan rancangan itu. Tu saya sebut tadi tu. Okey, baik. Kemudian dalam kalangan mereka yang mengatakan agar buang itu, beberapa pendapat sebut ada mengatakan Syam'un, ada mengatakan Yahuza, ada mengatakan Ruwaibil, dan ada mengatakan Iblis. Itu tak sepakat. Tapi ada seorang yang mengatakan begitu. Dan iblis ni pula kita kena faham dalam konteks bahasa Arab, syaitan dia bukan semestinya merujuk kepada syaitan saja. Kalimat syaitan ada kalanya dia bermaksud penyakit. Ada kalanya perkataan syaitan dia bermaksud penyakit. Dalam hadis, tuan-tuan buka, tuan-tuan duk baca dah di surah Nisa, Bulughul Maram ataupun hadis yang lain lah, kitab-kitab hadis fiqh yang lain. Dalam bab wuduk kan ada sebut, kita pagi ambil wuduk kan kita kena ayat masuk hidung tu kan, sebab di dalamnya ada syaitan kan. Kalau kita mengaji dalam gharibul hadis, dalam bab syarah ayat perkataan-perkataan gharib hadis, syaitan dalam konteks hadis tersebut diterjemahkan sebagai virus, sebagai kuman. Bukan syaitan yang tu, tapi kuman. Sebab tu ada hadis yang memerlukan kita rujuk kepada pakar untuk depa syarahkan perkataan tu. In particular. Okay? Walaupun Nabi sebut syaitan, tapi konteks syaitan tu luas. Baik. Jadi mungkin dalam konteks ini bila ulama kata syaitan, mungkin abang-abang dia juga, cuma jahat macam syaitan. Jadi disebut syaitan. Mungkinlah. Okay? Mungkin bukan syaitan atas batang tubuh. Okay? Baik. Okay. Maka depa pun pergi jumpa dengan ayah depa Nabi Yaqub. Depa minta kat Nabi Yaqub, ayah, esok cik kami ramai-ramai abang nak bawa Yusuf pergi main. Nak bawa Yusuf pergi main. Maka Nabi Yaqub ni tak sedar hati dah. Nabi Yaqub tak bagi. Ni dengan COVID lah, apa lah, nak pergi main apa lah. Ni saya tambah lah. Tapi tak bagilah. Dia pun tak apalah ya, kami dah dulu duk kata kami tak baik dengan dia. Lah kami nak baik dengan dia, lah kami nak bawa dia pergi main. Maknanya bawa Nabi Yusuf masa ni kecil lah. Dalam tafsir kita tadi, mimpi basah pun tak lagi. Kan? Nabi Yaqub tak bagi, tapi dia pun minta juga. Sampailah keluar ayat Quran yang tuan-tuan duk baca mengaji tajwid tu. Ismam tu. Yang kena muncul mulut tu, hukum ismam tu. Apa ayat dia? Qalu ma laka la ta'manna, kan? Ayat tu kan? Tuan ingat kan? Tuan mengaji tajwid kan? Betul tak ayat tu? Qalu ma laka la ta'manna ala Yusuf, kan? Ayat tu muncung mulut tu. Muncung ni sebab cerita ni sekali ni. Satu hukum tajwid lah, satu sebab cerita ni. Sebab masa depa kata tu, depa muncung mulut. Depa berkata, ayah tak percaya ke? La ta'manna ala Yusuf, tak percaya kan? Recording dia tunjuk depan hudung mulut saya. Tak percaya kan? Nak jaga tu. Tu yang jadi muncung tu. Dia orang tajwid dia akan cerita di perspektif tajwid lah. Okay, itu ismam, hukum tajwid. Tapi dalam perspektif sirah, antara ismam tu punya sebab ni, pasal abang-abang dia tunjuk dengan mulut.
Duk pujuk ayah ni, pujuk Nabi Yaakob. Alah, ayah tak percaya kau nak jaga budak tu. Nak jaga tu kita tak pergi tunjuk dengan mulut. Ha? Jari tunjuk pun kita pentang Melayu kan, tunjuk dengan jari ni. Tak apalah. Selagi adat itu tak berselisih dengan syariat, silakan lah. Tak ada masalah. Ha? Maka tunjuk lagu tu, maka jadi lagu tu. Itu bacaan. Dalam tajwid dia ada beberapa bacaan yang begitu. Ada ismam, ada imalah kubra, ada tashil, ada bin naqal kan, bacaan-bacaan yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim macam kan. Tuan-tuan belajarlah itu di surah ni kan. Beberapa gharib dalam tajwid. Baik. Maka minta kat Nabi Yaakob. Nabi Yaakob tak bagi, akhirnya dia minta. Nabi Yaakob berkata berkata Yaakob, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedih akan aku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala sedang kamu lengah daripadanya. Maka kata mereka, jika dia benar-benar dimakan serigala sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang rugi. Macam mereka kata takkan serigala nak main makan dia. Maksudnya Nabi Yusuf kecil sungguhlah serigala boleh makan kan. Dan kami abang-abang duk jaga, kami akan jaga dia. Ya. Okey. Baik. Lalu ayah mereka menjawab, wahai anakku, sesungguhnya aku keberatan jika harus berpisah dengannya sekalipun hanya sesaat. Aku khawatir kamu akan lengah menjaganya kerana kesibukan kamu bermain. Kemudian datang serigala lalu menerkamnya oleh kerana dia masih kecil dan dia tidak mampu menghindar dan menyelamatkan diri sementara kamu melalaikannya. Maknanya kecil sungguh Nabi Yusuf masa ni. Baik. Menurut ahlul kitab, Nabi Yaakob mengikut Nabi Yusuf di belakang mereka. Dia melepaskan Yusuf di tengah jalan sehingga tersesat. Namun kemudian ada seseorang yang menghantarkannya sampai bertemu saudara-saudaranya. Pendapat yang demikian itu merupakan satu kesalahan dan penyimpangan ahlul kitab. Ini kerana Yaakob sayang terhadap Yusuf dan keberatan melepaskannya pergi bersama saudaranya. Maksudnya dia kata dalam ahlul kitab punya syarah kata Nabi Yaakob bagi mudah-mudah kan. Tapi Ibn Katsir kata tak, salah. Sebab Quran kata Nabi Yusuf berat hati nak bagi. Berat hati nak lepas pi. Bukan bagi mudah-mudah ya. Tuan-tuan, dalam ahlul kitab punya tafsir memang depa ikut logik akal banyak, depa ikut dramatik banyak, depa reka banyak. Sirah Nabi Zakaria tuan-tuan kalau baca tak gamuk. Kalau baca ahli kitab ataupun orang Kristian evangelis punya ni tak gamuk. Pasal Nabi Zakaria kan jaga Maryam kan. Tapi Nabi Zakaria umur berapa? 90 dah kan. Duduk pula dalam mihrab, tak jumpa pun. Pi hantar buah pi jenguk kat luar ya. Makanan pun tak hantar pasal makanan tu ada sendiri. Yang Quran sebut kan. Sampai Nabi Zakaria heran. Maryam main mana makanan ni? Makanan di luar musim, kata Nabi Zakaria. Maryam kata Allah bagi. Kan. Tapi orang Kristian depa nak bagi ikut fantasi depa olah serata tu. Depa kata Nabi Zakaria lah yang mendatangi Maryam sampai dapat Nabi Isa dan dia banyak bersih. Sebab tu ada perkataan depa yang kalau selari dengan Quran kita terima, berbeza dengan Quran dan hadis kita tolak. Kalau tak ada penjelasan, seperti mana Ibn Katsir kata, la nusaddiq wala nukazib. Kita KIV, tak kata betul, tak kata salah. Tapi kata salah, kita jelaskan kata salah. Baik. Mereka terus melakukan pendekatan dan memujuk ayah mereka sehingga si ayah mengizinkan. Akhirnya bagi dia jugalah pasal anak-anak ni. Baik. Mereka pun membawa Yusuf pergi dari penglihatan ayahnya. Kemudian mereka menghina dan mencaci maki Nabi Yusuf, baik melalui tindakan maupun ucapan. Depa pukul dia, depa cerca dia. Masa tu Nabi Yusuf tak ada dah. Lalu mereka sepakat seperti mana plan mereka asal, melontarkannya ke dalam dasar perigi. Setelah mereka menceburkan, dia terjemah menceburkan, lemparlah, melemparkan Yusuf ke dalam perigi, Allah memberi wahyu kepada Yusuf, kamu pasti mendapat jalan keluar dari kesusahan yang kamu hadapi ini. Kamu pada saatnya nanti dapat menceritakan kepada saudara-saudara kamu itu
mengenai apa yang mereka lakukan kepada kamu pada saat kamu menjadi orang yang terhormat dan berjawatan tinggi. Mujahid dan Qatadah berkata, mereka tidak menyedari dan tidak tahu bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepadamu. Baik. Maka masa dalam terigi tu, Nabi Yusuf dah dapat wahyu. Wahyu rusyda, wahyu yang petunjuk dulu. Wahyu yang bersifat petunjuk. Untuk dia. Meyakinkan dia. Wahyu ni kan ada dua. Bukanlah ada dua, tapi secara mudah saya nak bagi macam ni lah. Sebagai signal, petunjuk. Contoh mudah macam ni lah tuan-tuan nak faham. Wahyu yang pertama turun, Iqra' tu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu tu sebagai signal kepada Nabi suruh baca kan. Tapi ayat yang suruh Nabi bangun dan sampaikan itu bukan wahyu pertama, betul tak? Itu maksud saya. Bukan saya sengaja bahagi dua, tapi saya nak bagi tuan-tuan faham yang tu. Dalam konteks yang pertama ni kita kata rusyda, wahyu petunjuk. Sebab tu bahasa Arab, kalimat Nabi itu dia disebut dalam kaedah nahu, kita kata dia panggil isim mubalaghah. Maksudnya kalau betul-betul kalimat dia adalah dia main pada naba'a, berita, fa'il dan naba'a, yunbi'u, naba'a ni berita, kemudian mudhari' dia menyampaikan berita, anba'an isim fa'il dia munbi. Munbi ni maksudnya orang yang menyampaikan berita, munbi. Asalnya begitu kalau ikut. Dia panggil sirah mubalaghah. Pening sikit tapi saya kena cerita juga. Beri macam ni. Dia panggil madhi, mudhari', masdar. Past tense, present tense, kata terbitan. Lepas tu isim fa'il orang yang buat, isim maf'ul orang yang kena buat macam tu. Sebab tu hamada, pujian yang bersangatan, yuhammidu sedang memuji bersangatan, tahmida perbuatan puji itu ataupun pujian, tahmid, muhammidu pemuji, muhammadu isim maf'ul yang kena puji. Sebab tu Muhammad itu isim maf'ul. Itu maksud saya tadi. Okay, baik. Perkataan Nabi itu dia adalah sirah mubalaghah. Sepatutnya perkataan dia adalah munbi ataupun munba, iaitu orang yang menyampaikan berita. Tetapi dalam masa yang sama orang itu juga dia mendengar berita. At the same time dia munbi dan dia munba. Sebab Nabi dia dapat berita wahyu dan dia sampaikan berita wahyu. Jadi kita nak namakan apa? Munbi ke munba? Di situ istilah Arab dia panggil sirah mubalaghah, dia panggil Nabi. Itu kaedah nahwu lah. Saja saya cerita kat tuan-tuan. Nabi. Baik. Jadi Nabi Yusuf dapat masa ni rusydah, petunjuk ni tak apa. Allah pujuk dia, jangan risau. Satu hari nanti hang pasti akan cerita balik ke abang-abang hang perbuatan dia ni. Kita dah buat lagu tu dah tuan-tuan. Manusia kita sehari-hari ada juga kan. Kita kena apa-apa, tabang kita sabar, kita usaha, esok bila kita je kita kata kat kawan kita, ingat tak dulu hang pernah celeceh aku. Maksudnya boleh lah, bukan kata salah. Benda tu manusia kan. Cuma perbuatan mengungkit ni tak elok. Cuma nak apa sebagai motivasi kita kan. Tak apa, kuat satu nanti hang tunjuk kat dia balik. Kita pun begitu, saya pun belajar macam tu. Kadang-kadang bila orang nak peleceh kita kan. Saya cerita kat tuan-tuan dulu. Masa saya tingkatan 3, motivator main sekolah saya. Dia tak lawak, tapi dia nak buat lawak juga. Dia bahan saya 2 jam ceramah. Point dia saya lah. Hitam ni. Orang gelak kat saya saja, satu sekolah gelak kat saya. Bukan kata saya dendam, tapi saya tak boleh lupa sampai hari ni. Sampai saya bercakap depan mat saya tak boleh lupa muka dah. Tapi saya tak mahu sebut nama lah. Tu masalah. Itu pun bully juga lah. Bully kan lah. Penderaan apa tu panggil? Itu kira body shaming, skin shaming kot no. Saya terasa sungguh, tapi bagus juga. Saya buktikan, saya usaha, saya belajar. Saya nak kata orang hitam pun boleh pandai lah. Bukan. Pasal saya kawan-kawan gelak. Dan gelak kawan-kawan kita sendiri, mereka pun nak marah, mereka pun tak boleh lawak. Saya apa pasal saya gelak. Sebab kalau saya putih, saya gelak kat orang kot kan. Tak tahulah tu Tuhan uji kita lagu tu. Mak saya selalu kata kat saya, saya pun Tuhan bagi hang gelap. Pasal kalau hang putih, hang kata kat orang gelap pula. Boleh jadi juga kan. Tak tahulah. Tuan-tuan tengok ada satu eksperimen Oxford buat. Mereka ambil 2 bayi. Tuan tengok dah kot. 2 bayi ni lah bayi patuk.
Satu bayi hitam, satu bayi putih. Bayi yang sama, identical, cuma tukar colour je. Eksperimen ni lama dah, bukan sekarang. Zaman-zaman 30-an ke 50-an. Tapi video tu ada di YouTube. Kebetulan saya tengok. Lepas tu dia tanya. Dia panggil orang kulit hitam. Budak-budak kecil kulit hitam tanya, antara dua bayi ni yang mana yang jahat? Orang kulit hitam tu sendiri tunjuk bayi yang hitam jahat. Lepas tu profesor ni tanya, sebab apa dia jahat? Sebab his skin is darker. Sebab kulit dia gelap. Macam tu. Sebab memang gelap ni tuan-tuan duk kena bully ya, no? Apa nama ni? Black ni kira jahat lah kan? Black magic, black mail, semua black ni kira jahat saja. Black money, semua black saja kan? Nak jadi gangster kena nama black. Tak boleh nama white. White jadi Snow White, jadi ni pula. Kita ni kira kena saja. Saya pun pakai juga krim nak pergi cerah kan? Ada. Mana ada orang putih pakai krim nak pergi gelap? Ada tak kan? Tak ada. Tuan-tuan abang gelap. Tapi itu lumrah orang gelap-gelap ni. Satulah. Okey, tak apa, saya nak tutup tadi bunyi kan. Adalah saya sebut pasal gelap ni. Kita hari ni kita concern pasal bully, bagus, bully fizikal. Tapi ada satu perbuatan bully yang sedang kita buat sekarang dan dia akan jadi isu yang lebih besar pada masa depan. Bully di media sosial. Hatta kita bully orang yang salah, orang yang betul, ataupun kita bully orang yang salah. Meskipun dia tu betul kita bully dia, ataupun dia jahat, kita pergi bully dia lagi. Dia dah jahat dah, dia dah terima hukuman dah. Mahkamah dah jatuhkan hukum, dia dah diaibkan dah. Kita pula pergi buat edit poster gambar dia, buat lucu pun. Saya risau lah tuan-tuan benda tu. Nanti dia jadi budaya. No? Tuan-tuan faham maksud saya apa no? Bukan saya bela tak, tapi saya risau lah benda ni. Depa edit gambar dia merata ni kan. Tak sesuai. Dia lawak, tapi bila saya fikir dia one kind of bully lah benda tu. Tak kena kat kita tak apa tuan-tuan, kena kat kita malu. No? Saya fikir itu kita kena stop lah bully di media sosial ni. Hatta dia baik ataupun dia salah pun kita fikir tak perlu panjangkan lah benda-benda tu. Pasal dia kind of bully kat benda tu. No? Satu lagi kita duk menghina kata Myvi. Myvi kan dah kenal selalu kan. Jadi satu lagi saya nak tegur pasal banjir ni. Orang selalu kata ni geng-geng kalut Kedah yang banjir nak balik ni kan. Yang ni video jangan cut yang ni. Kalut kata. Ketak kepala orang utara kata kan. Nak Kedah juga tak erti bahasa. Kita tak tahu masalah ada apa tuan-tuan. Kena dia keluar pergi merkit. Ayak naik, anak ada di rumah anak kecil. Ayak naik. Kalau tuan-tuan balik Kedah. Kalau saya Kedah. Tapi orang yang rekod, dia kalut nak balik. Nampak? Orang kata kan, orang bakat sebab. Mungkin dia Kedah sungguh. Mungkin dia memang saja cari penyakit. Mungkin dia memang dalam masalah. Mungkin dia ada mak di rumah yang duduk sorang-sorang. Ayah lumpuh di rumah yang dia fikir ayah dah tinggi sama dengan bumbung. Dia Kedah juga. Kita gelak. Kita kata, merapu ni kita kata macam-macam kan. Dulu saya pun kata. Tapi kata, saya tak type. Saya kata mulut kan. Melawak dengan kawan tu. Dia ada kereta maybe belagak macam traiton. Kita duk kata dulu. Tapi bila saya muhasabah balik, tak betul benda ni. Sebab kita tak tahu masalah dia apa. Mungkin dia ada anak tinggal kat rumah. Pasal banjir tuan-tuan. Ayak dia naik ni kita tak ada nak jangkau bila dia main. Tak dah lah tuan-tuan ayak ni. Sat dah. Sekolah saya setahun 3 kali banjir. Kita pengalaman dah. Dia main tu tak boleh jangkau. Sat dia. No? Jadi mungkin dia Kedah. Dia bodoh sombong sungguh. Mungkin. Tapi mungkin dia ada masalah sungguh. Pokoknya kita tak tahu. Tu saja. Jadi kita video jangan buang lah yang part ni nak beritahu kat orang ramai ni. Bab tu kita jaga sikit lah. Sebab kita tak tahu. Dalam kereta kita duk gelak. Mungkin dalam kereta dia tengah teriak. Ya Allah selamatkanlah anak aku di rumah. Ya Allah ayat tinggi ni dia Kedah juga. Kita tak tahu. Kita duk ikut. Kita duk gelak. Tu kita kena hati-hati dalam bab adab. Ujian datang ni nak mengajar kita. No? Tak apa saya sambung sikit lagi tuan-tuan lah. Baik. Berhenti ni tak seronok pula. Saya ada sikit lagi. Okey. Maka setelah Allah campakkan rusda, petunjuk kepada Nabi Yusuf yakinlah, tenang dia. Okey. Setelah itu, setelah mereka memasukkan Nabi Yusuf, sebelum mereka masukkan ni dia kata setelah bukan. Sebelum mereka lempak Nabi Yusuf masuk, mereka ambil baju Nabi Yusuf. Qamis dalam Quran kata qamisihi. Baju dia, qamis dia. Mereka ambil baju dia dan melumurkannya dengan darah. Mereka lumur. Tapi satu benda yang punchline juga ni. Tu catatan terbaik. Mereka ambil baju Nabi Yusuf, mereka angkat baju dia, mereka lempak dia masuk telaga, mereka pergi semelih kambing ke apa tak sebut dalam ni. Dia sebut darah ya. Mereka lomok baju Nabi Yusuf dengan darah. Kemudian mereka kembali bertemu dengan ayah mereka Nabi Yaqub pada waktu petang. Mereka menangis depan ayah mereka teresak-esak
dan menyatakan kepada ayah mereka Nabi Yusuf. Betul kata ayah, Nabi Yusuf kena baham dengan serigala. Nabi Yaakob dengar menangis. Tapi tak apa nak percaya. Lepas tu dia kata kalau ayah tak percaya, ni bukti dia. Dia pun tunjukkan Nabi Yaakob. Tengok baju Yaakob, baju Yusuf ni penuh darah. Satu jawapan Nabi Yaakob tu menarik. Nabi Yaakob kata apa? Sopan tunggu serigala tu. Pasal baju penuh darah, tapi baju tak terkoyak. Al-Quran sebut. Ni Al-Quran. Macam mana Nabi Yaakob kata, macam mana serigala tu makan, baju tak terkoyak, tapi berdarah. Mungkin serigala tu buka selok, tak tepi, kan? Buat buh di tengkok orang. Penuh darah tapi tak terkoyak. Maksudnya hang nak menipu pun bagi cerdik lah. Tu point dia. Nak menipu ni, tipu ni susah tuan-tuan. Tipu ni takkan seselamat selagi kita tak buat penipuan yang lain. Dan dia akan terus-meneruslah penipuan demi penipuan. Tu tipu. No? Tak apalah, tu saya bagi dia punya teaser saja. Bulan depan kita akan pergi secara detail lagi lah. Bila dia balik jumpa Nabi Yaakob, tunjuk baju tu, Nabi Yaakob tengok dan Nabi Yaakob kata demikian. Lepas tu apa yang nak jadi tu? Adakah Nabi Yaakob tertipu dengan anak dia? Ataupun Nabi Yaakob dah syak dah, baju ni tak terkoyak, maknanya dia pemohong. Tapi kenapa Nabi Yaakob tak pergi cari Nabi Yusuf? Apa cerita sebenarnya ni? Bulan depan insya-Allah. Kita akan sambung cerita ni bulan depan. Wallahu taala alam. Sambungan kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin wahdina fi dayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wala ma'na wala man yatba'una syaqiyyan wala maqtuda wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi